Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Muhammad Muzamir bin Haji Muhammad Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua ibu bapa ke Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik. Selamat menjadi warga Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik dengan tagline kita, Skesa Sentiasa di Hadapan. Ingin saya maklumkan juga bahawa Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik adalah sebuah sekolah TS25 kohort 4, di mana Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik ini telah terpilih dan sedang menjalani proses-proses perubahan, transformasi untuk membawa Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik ke tahap yang lebih cemerlang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang diketahui oleh semua ibu bapa dan rakyat Malaysia, bahawa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diletakkan di dalam fasa PKP. Oleh yang demikian, sekolah akan bermula pada hari besok, namun tiada pendidikan ataupun pembelajaran secara bersemuka akan kita jalankan. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua ibu bapa bahawa pihak sekolah tidak dapat mengadakan program-program orientasi, taklimat-taklimat kepada ibu bapa sebelum pembukaan sekolah ini, atas kerana mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun, saya selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik mengambil inisiatif untuk mengadakan video ini untuk memberi sedikit taklimat penerangan ringkas kepada semua ibu bapa sebagai persediaan untuk kita menghadapi pembelajaran yang akan kita laksanakan mulai hari besok 20 Januari 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memberi penerangan berkenaan dengan perkara-perkara berikut. Pertama, program transisi sekolah. Program transisi sekolah akan diadakan selama 43 hari bermula 20 Januari 2021 hingga 26 Mac 2021. Program transisi ini bertujuan untuk menyesuaikan diri anak-anak kita dalam sistem pembelajaran yang lebih formal. Dalam tempoh ini, guru-guru tahun 1 akan mengadakan aktiviti-aktiviti secara online kepada anak-anak kita. Dan aktiviti-aktiviti ini sejajar dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga sejajar dengan model transisi yang juga diterapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada semua sekolah-sekolah kebangsaan.
Program-program transisi ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh guru-guru kelas masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara kedua adalah waran kelas yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik adalah sebanyak 6 kelas. Jadi sekarang ni kita ada 6 kelas dan kita telah mewujudkan 6 kumpulan WhatsApp. Dan saya berharap jika tuan-tuan dan puan-puan masih lagi tidak dapat memasuki grup itu, sila hubungi pihak sekolah dengan kadar segera. Dan saya juga berharap semua ibu bapa tahun 1 SK Seri Anggerik ada di dalam grup tersebut. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu-satunya cara untuk kita berhubung, untuk cara kita berkomunikasi sepanjang PDPR ini berlaku. Perkara kedua yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah PDPR. PDPR ini kita akan mulakan esok bermula 20 Januari sehinggalah larangan untuk kita mengadakan pembelajaran secara bersemuka ditarik balik. Apa maksud PDPR? PDPR ini bermaksud pembelajaran secara online. Guru-guru tahun 1 akan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti YouTube, rakaman-rakaman video pendek, Google Form, WhatsApp, Telegram, kuis dan juga mungkin animasi-animasi ataupun kartun untuk menarik minat anak-anak kita. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menyesuaikan diri dengan norma baru ini bukan mudah. Namun saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa dapat memberi sokongan kepada saya dan juga kepada guru-guru. Tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, pembelajaran ini tidak akan berjaya. Saya faham ada di kalangan kita ibu bapa mempunyai kekangan dalam menyediakan peranti-peranti untuk kegunaan anak-anak kita. Saya minta gunakanlah kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tertekan. Janganlah menganggap sekolah memberi tekanan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika tak boleh laksanakan pada waktu siang, mungkin kita gunakan pada waktu malam. Namun yang pentingnya, kita sebagai ibu bapa memberi peluang kepada anak-anak kita. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang masalah dalam memastikan anak-anak kita belajar sepanjang PDPR ini, silalah maklumkan perkara tersebut kepada guru kelas supaya kita dapat membantu setakat mana yang kita mampu. Ada persoalan daripada ibu bapa, adakah pihak sekolah akan menyediakan bahan-bahan cetakan? Saya maklumkan di sini kita boleh menyediakan bahan cetakan. Tetapi bagaimana kami nak menyerahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Dalam keadaan PKP ini, pergerakan kita terbatas. Saya sendiri untuk datang ke sekolah pun memang membawa satu surat kebenaran daripada pihak Jabatan Pendidikan sebagai satu lesen untuk saya melepasi sekatan-sekatan jalan raya. Jadi, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan faham kekangan yang kita hadapi. Untuk masa ini,
kita laksanakan dulu secara online. Apabila telah ditarik PKP dan mungkin kita boleh pergi kepada PKPB, maka kami akan memaklumkan langkah-langkah seterusnya yang akan kami ambil demi melancarkan pembelajaran anak-anak kita. Perkara seterusnya saya ingin sampaikan berkenaan dengan pentafsiran bilik darjah atau secara ringkasnya dipanggil PBD. PBD ini tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk melihat keupayaan anak-anak kita secara dalam kelas. Namun sekarang ni kita tak boleh masuk kelas. Jadi guru-guru akan melihat keupayaan anak-anak tahun 1 dalam berinteraksi, membina keyakinan diri, kerajinan mereka, kemahuan mereka untuk belajar. Kita akan wujudkan, kita akan minta ibu bapa untuk mungkin buat video-video pendek, menunjukkan wajah-wajah anak kita, bagaimana mereka bercakap, berucap, memperkenalkan diri. Ini sebenarnya salah satu cara kita untuk melihat keupayaan anak itu. Dan ingin saya ingatkan bahawa pentafsiran yang kami buat terhadap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hanya berdasarkan kepada kerja-kerja rumah ataupun latihan-latihan dan juga peperiksaan semata-mata. Saksiah mereka juga akan kami lihat. Saya ingin ingatkan kepada semua ibu bapa, anak kita berbeza keupayaan. Jangan sesekali bandingkan keupayaan anak kita dengan anak jiran, dengan adik-beradik kita, dengan anak kawan-kawan kita. Dan jangan tekan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, besok mereka belajar, tak semestinya hari lusa mereka dah tahu A, B, C sampai Z. Esok mereka mula belajar, tak semestinya lusa mereka dah boleh bercakap bahasa Inggeris dengan lancar. Kecuali mereka telah dibekalkan dengan pengetahuan, ilmu, kemahiran sebelum mereka memulakan tahun 1. Tapi itu bukan kesalahan kita. Jadi biarlah anak-anak kita belajar mengikut tahap mereka, mengikut keupayaan mereka. Namun kita sebagai ibu bapa perlu memberi sokongan dalam memastikan anak-anak kita ini mendapat peluang belajar. Jadi saya mohon ibu bapa faham, take your time and also take their time. Let them grow. Let them be themselves. But at the same time, we as the parent have to guide them all the way. Saya faham adik ibu bapa, saya, keluarga lah ya, kita keluarga AKC Anggit, saya faham ada yang bekerja, suami isteri, dalam keadaan sekarang PKP, dengan masalah-masalah, dengan peluang-peluang pekerjaan yang makin sempit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak itu adalah amanah kita. Allah beri pada kita. Anak-anak itu juga adalah amanah saya. Dan saya berjanji, dan guru-guru tahun 1 juga saya tahu berjanji akan berusaha sehabis baik demi memastikan anak-anak tahun 1 diberi peluang untuk belajar sepenuhnya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan buku teks. Untuk makluman, sepanjang program transisi berlaku, walaupun kita berada di sekolah dan boleh bersemuka kalau seperti tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya, sepanjang transisi berlaku tidak akan kita guna buku teks. Dan ada tuan-tuan dan puan-puan tanya, bila cikgu sekolah akan serahkan buku teks? Kita akan tunggu keputusan daripada pihak kementerian.
kebenaran untuk ibu bapa hadir ke sekolah. Kami sehingga setakat ini tidak boleh lagi menyerahkan buku teks tersebut. Namun, jika hingga 26 Mac kita masih lagi tak boleh bersemuka, maka pihak sekolah akan membekalkan buku-buku teks secara digital untuk kegunaan anak-anak kita. Yang itu pun nanti kami akan maklumkan apabila tiba masanya, insya-Allah. Seterusnya, saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, jika ada di kalangan ibu bapa yang berhajat untuk membuat pertukaran, boleh dilakukan mulai esok. Jika tuan-tuan dan puan-puan perlu hadir ke sekolah, saya mohon, pertama, hanya ibu atau bapa atau penjaga sah sahaja yang boleh hadir. Seorang cukup. Tak perlu datang ramai-ramai. Memasuki kawasan sekolah perlu melalui proses-proses tapisan seperti suhu diambil, daftar dalam MySejahtera, memakai pelitup muka sepanjang masa. Saya sebagai guru besar hanya akan menandatangani surat permohonan itu apabila dokumen-dokumennya telah cukup, seperti sijil lahir anak, kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga kedua-dua, surat nikah. Jika ibu bapa telah bercerai, perlu mempunyai surat arahan jagaan daripada pihak mahkamah. Jika anak angkat, perlu ada surat anak angkat, bil api ataupun bil air. Dan saya sebagai guru besar hanya menandatangani permohonan itu sebagai penyokong, tidak sebagai pelulus. Kerana kelulusan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bertukar akan diputuskan oleh pihak pejabat pendidikan daerah. Kalau nak tukar dalam zon bangsa atau pudu, PPD bangsa pudu. Kalau nak bertukar ke luar negeri, PPD daerah-daerah yang berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya ingin maklumkan juga bahawa saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini sedang berlakunya video call mesyuarat secara Google Meet antara penyaralas APDM kami, guru penolong kanan HAM dan guru-guru kelas. Jadi, untuk ibu bapa tahun 1, kami akan bagi link untuk ibu bapa mengisi data-data, maklumat-maklumat peribadi ibu bapa. Dan saya ingin ingatkan maklumat ini sangat penting. Ketelusan ibu bapa juga sangat penting. Kerana dengan maklumat inilah kami boleh menghubungi ibu bapa nanti. Saya bagi contoh nombor telefon. Kalau bertukar, tolong maklumkan pada kami alamat rumah. Kalau berpindah, tolong maklumkan pada kami. Tapi untuk masa ni, isi dulu setakat hari ni. Tapi saya nak cakap ni yang ke depan. Dan juga kalau dalam maklumat itu memerlukan jumlah pendapatan, gaji dan sebagainya, mohon sangat kena telus, jujur. Saya tak boleh nak cek semua. Saya tak boleh nak pergi ke rumah buat pemeriksaan. Tapi perlu telus. Kerana dengan data itulah kami akan memastikan dan mengenal pasti murid-murid yang memerlukan bantuan. Ingin saya ingatkan di sini, jika berlaku ketidaktelusan dalam memberi maklumat-maklumat ini, maka pihak tuan-tuan dan puan-puanlah yang akan bertanggungjawab sepenuhnya di dunia dan di akhirat. Kita jangan sesekali mengambil hak orang. Saya kena ingatkan itu tuan-tuan dan puan-puan.
Dan saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan perempuan, saya sebagai guru besar, saya akan bercakap secara jujur, jelas. Saya akan memberi maklumat. Saya akan bersikap adil kepada semua ibu bapa. Saya akan bersikap adil kepada semua anak-anak saya. Kerana ini adalah tanggungjawab saya. Ini adalah amanah daripada Allah kepada saya. Dan sebelum saya mengakhiri taklimat saya ini, saya berdoa agar semua kita, tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, semoga kita semua dilindungi oleh Allah pada sepanjang masa. Semoga kita dijauhkan daripada gejala COVID-19 ini, supaya anak-anak kita dapat belajar dengan aman, supaya anak-anak kita dapat belajar dengan gembira, supaya segala kerja-kerja buat kita di dunia ini dan kerja-kerja buat kita untuk saham-saham kita di akhirat kelak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sama-sama sederap selangkah, supaya kita sama-sama mempunyai niat yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan inginkan anak tuan-tuan dan puan-puan belajar. Saya inginkan anak tuan-tuan dan puan-puan belajar. Tiada niat selain daripada itu. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang masalah, datanglah berjumpa dengan saya. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau tak boleh datang, WhatsApp. Hubungi saya. Nombor saya ada dalam grup WhatsApp itu. Tapi hanya perkara-perkara yang betul-betul penting ya. Kalau yang boleh diselesaikan oleh guru kelas, hubungi mereka dulu ya. Dan WhatsApp jangan call. Sebab kalau call saya terlalu, kadang-kadang tak sempat nak angkat telefon. Selamat datang lagi sekali ke keluarga Seri Anggerik. Saya mohon maaf kalau sepanjang saya memberi taklimat ni saya ada terkasar bahasa. What is good come from Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, saya ada kelemahan, kesilapan. Jadi yang buruk itu datang daripada saya. Saya berdoa kita semua dilindungi. Dan saya harap tuan-tuan puan-puan juga doakanlah kami, warga Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik, cikgu-cikgu Seri Anggerik, diberi kesihatan yang baik dan dilindungi daripada COVID ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apabila pandemik ini telah selesai, kita akan berjumpa. Kita akan bersemuka. Kalau jumpa saya kat luar, tegur-tegurlah. Ya, kenalkan diri. Ya, tak ada masalah. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.